Salam sejahtera murid-murid. Baik, selamat berjumpa kembali. Jadi pada hari ini kita akan belajar tema Sayangilah Kurniaan Tuhan. Jadi subtema yang kita belajar pada hari ini adalah hargai sumber air. Manakala fokus kita pada hari ini adalah menyatakan sumber air semula jadi, ya. Baik, jadi objektif pembelajaran kita adalah menjelaskan sumber air semula jadi. Dan kriteria kejayaan yang kita ingin capai pada hari ini iaitu pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran murid dapat menyenaraikan sumber air semula jadi. Baik, jadi sebelum kita melihat lebih mendalam lagi berkenaan dengan sumber air semula jadi ini, apa kata kita lihat dulu video yang cikgu dapat daripada internet ini. So mari kita saksikan sama-sama. Nikki dan ayahnya memakan snack sambil menonton TV. Nikki memakan betis jagung dan meminum sedikit air. Kemudian, dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, dari manakah air yang kita minum datang?" Kita memperoleh air daripada sumber-sumber semula jadi yang berbeza. Ini termasuk hujan, tasik, laut, mata air dan sungai. Ayahnya menerangkan, seperti udara, kita perlu meminum air supaya kita boleh hidup. Mari kita lihat sumber-sumber air semula jadi. Hujan datang daripada awan. Hujan adalah air yang jatuh semula ke atas daratan atau ke dalam lautan. Tasik adalah kawasan yang besar yang dipenuhi dengan air. Tasik dikelilingi oleh daratan. Laut adalah jasad air masin yang besar yang meliputi permukaan bumi. Mata air adalah tempat di mana air bawah tanah mengalir keluar ke permukaan bumi. Sungai adalah aliran air semula jadi. Sungai terbentuk apabila air daripada awan jatuh ke atas daratan. Okey, baik. Jadi tadi kita sudah perhatikan video berkenaan sumber air, ya. Jadi apa yang cikgu nak kaitkan pelajaran kita hari ini adalah kita belajar mengenai sumber air semula jadi, seperti yang dipaparkan oleh video yang cikgu tunjukkan sebentar tadi. Jadi sekarang ni kita masuk dengan lebih mendalam membincangkan sumber air semula jadi. Okey, yang pertama ni, di sini cikgu tunjukkan sumber air semula jadi yang pertama adalah hujan. Hujan.
Baik. Di hujan ni adalah air daripada awan yang jatuh ke permukaan bumi. Cuba lihat gambar ataupun animation yang cikgu tunjukkan di sebelah kanan ya. Jadi di sini kita dapat perhatikan bahawa hujan turun dari langit ya, hujan turun dari langit dan jatuh ke permukaan bumi. Okey. Jadi kita lihat seterusnya. Okey, sumber air semula jadi yang kedua adalah tasik. Ya, tasik. Jadi tasik ini adalah kawasan yang dipenuhi dengan air yang dikelilingi oleh daratan. Cuba kita lihat gambar yang pertama ini. Ini adalah tasik ya. Jadi tasik ni dia tidak seperti sungai. Ia tiada hulu dan tiada hilir. Jadi hujan turun tadi dia akan membentuk tasik ya. Ataupun berpunca juga daripada sumber air bawah tanah boleh juga membentuk tasik. Jadi tasik ini dikelilingi oleh daratan. Baik. Jadi gambar di sebelah juga sama. Ini adalah contoh tasik. Baik, contoh tasik. Okay, jadi tasik ini air dia bersih ya. Boleh dijadikan sebagai sumber air kepada penduduk tetapi tidak semua juga tasik ini air dia bersih ya, tidak juga semua ya. Contohnya tasik yang berdekatan dengan gunung berapi jadi tidak sesuai lah untuk hidupan tinggal di dalam ya. Jadi tasik yang sesuai untuk hidupan jika tasik itu ada hidupan seperti ikan dan hidupan lain. Jadi ia sesuai untuk jadikan sumber oleh manusia. Okay, seterusnya adalah laut. Laut juga merupakan sumber air semula jadi. Jadi laut ini adalah jasad air masin yang luas serta meliputi permukaan bumi. Cuba kita lihat. Ini adalah contoh air laut. Dan di sini kalau kamu perhatikan bumi kita yang sedang berputar ini, yang warna biru itu adalah hampir keseluruhan laut. Laut. Jadi permukaan bumi kita ni hampir diliputi oleh laut. Jadi seperti yang cikgu nyatakan tadi, laut merupakan sumber air semula jadi. Okey, baik. Jadi sumber air semula jadi yang seterusnya adalah mata air, iaitu air bawah tanah mengalir keluar ke permukaan bumi. Okay, cuba lihat gambar yang cikgu tunjukkan di sebelah. Kalau kamu lihat, ini air mengalir keluar daripada permukaan bumi. Ini tengok. Okay. Jadi air ini mengalir keluar tanpa henti. Biasanya berlaku di kawasan hulu sungai. Disebabkan air ini tidak berhenti mengalir keluar, ia akan membentuk sungai. Membentuk sungai. Right? Jadi sungai ini akan mengalir sampai ke hilir. Okay, seterusnya sumber air semula jadi yang berikutnya adalah sungai. Terbentuk apabila air daripada awan jatuh ke permukaan. Ya. Contohnya kita lihat di sini ya. Ini adalah gambar sungai ya, gambar sungai. Jadi seperti yang cikgu nyatakan tadi, sungai juga boleh terbentuk daripada mata air daripada kawasan hulu, seperti yang cikgu terangkan sebelah tadi ya. Jadi begitu juga dengan titisan hujan akan menyebabkan berlakunya penambahan air sungai ya. Baik. Okey. Jadi teruskan. Sini kita ingin tahu sumber air dan
kitaran. Okey, mari kita lihat sama-sama. Right. Malaysia bernasib baik kerana terletak di kawasan lembap tropika yang kaya dengan sumber air. Sumber air ini terdiri daripada air permukaan dan air bawah tanah. Air permukaan ialah air yang mengalir di permukaan bumi. Hal ini termasuk air di dalam telaga, sungai, tasik, pantai dan kolam. Air terdiri daripada ikatan molekul oksigen dan hidrogen. Jadi matahari yang menggerakkan kitaran air memanaskan air dalam lautan yang tersejat sebagai wap ke dalam udara. Arus udara yang naik akan membawa wap-wap ke atas atmosfera. Jadi suhu sejuk akan menyebabkan wap-wap tersebut terpeluap jadi awan. Arus udara memindahkan awan-awan mengelilingi bumi. Jadi titisan-titisan awan akan berkembang dan kemudian jatuh keluar dari awan sebagai hujan. Jadi untuk kepahaman yang lebih jelas, cikgu sediakan satu video animasi tentang sumber air dan kitaran. Mari kita lihat sama-sama. Jadi ini adalah contoh video animasi yang cikgu tunjukkan. Cikgu tunjukkan di sini. Mari kita lihat sama-sama. Mari kita lihat sama-sama. Okay. Hello, saya Cik Air. Saya akan membawa anda melawat kita air semula jadi. Mari. Cuaca hari ini panas. Saya dapat merasakan bahangnya. Saya sekarang berubah menjadi wap air. Ini bermakna saya menyejat. Saya semakin ringan dan saya naik ke udara. Saya naik semakin tinggi dan keadaan semakin sejuk. Sekarang, saya menjadi titisan air. Terdapat berjuta-juta titisan air di dalam awan. Awan menjadi semakin berat. Oh tidak, kami menjadi terlalu berat dan kami akan jatuh. Kami jatuh sebagai hujan ke daratan. Kami juga jatuh ke dalam sungai dan laut. Sungai mengalir ke laut. Esok, apabila cuaca semakin panas, kami melalui semula kita air yang sama. Kita air semula jadi adalah penting kerana kita ini membekalkan air kepada manusia dan benda hidup yang lain di bumi. Kita ini juga membantu menyejukkan bumi. Okey, baik. Jadi tadi kita sudah lihat kitaran air semula jadi itu bagaimana prosesnya berlaku. Bagaimana proses berlaku iaitu bila cuaca panas, wap air akan sejak
ke udara. Apabila wap itu sudah penuh, sudah penuh pada awan semakin berat dan awan akan menjatuhkan wap itu menjadi hujan. Dan begitu juga dengan proses seterusnya seperti yang diterangkan dalam animasi yang cikgu tunjukkan. Dia putaran, dia berpusing. Okey, baik. Jadi cikgu nak rumuskan pembelajaran kita pada hari ini. Okay. Jadi apa yang kita telah belajar hari ini adalah 5 sumber air sumber jadi yang kita belajar, iaitu yang pertama hujan, yang kedua tasik, yang ketiga laut, yang keempat mata air, yang kelima adalah sungai. Jadi kita juga telah kenal pasti bagaimana peredaran air sumber jadi berlaku. Okey, baik. Jadi latihan yang cikgu minta kamu buat hari ini adalah senaraikan 5 sumber air semula jadi. Okey, baik. Jadi itu saja pelajaran kita hari ini. Kita akan jumpa di lain hari. Terima kasih.